Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang cakna dengan detik waktunya, dan seterusnya, hadirin hadirat warga dewan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas persada indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sukan Memartabatkan Negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata. Yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Secara umumnya, sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Misalnya, berenang secara bersaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan, tetapi berenang secara bersendirian di dalam kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Para hakim yang bijaksana lagi arif. Wacana saya yang pertama, sukan dapat melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa sukan dapat melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Aktiviti sukan melibatkan pergerakan anggota badan, malah menguatkan sendi-sendi dan otot-otot tubuh. Lemak yang termendap dalam badan dapat digunakan untuk menjana tenaga. Aktiviti sukan juga membantu dalam proses perpeluhan dan menghilangkan panas badan. Dengan ini, seseorang dapat menghindarkan masalah penyakit kronik seperti sakit jantung dan diabetes. Apabila badan sihat, kita dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran dan pekerjaan. Lantas, kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara dapat dicapai. Hadirin dan hadirat sekalian, wacana saya yang kedua, sukan juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan. Hal ini kerana kemajuan sukan dapat meningkatkan permintaan terhadap peralatan sukan. Oleh itu, bidang pembuatan dan pengeluaran alat-alat sukan secara komersial berkembang pesat. Selain itu, usaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan prasarana sukan turut mendatangkan pulangan yang lumayan. Misalnya, untuk membina stadium, kolam renang bertaraf antarabangsa dan sebagainya. Hal ini dapat membuka peluang perniagaan terhadap kontraktor dan pembekal bahan binaan. Hal ini bermakna industri sukan bukan sahaja menyumbang kepada pendapatan negara, tetapi menjamin peluang-peluang baharu bagi rakyat mencari kerjaya yang sesuai. Warga dewan yang dihormati sekalian, wacana saya yang ketiga, sukan juga dapat memupuk perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum. Sebelum sesuatu pertandingan, para atlet atau pemain akan berkumpul di kem latihan. Di situlah mereka tinggal, makan, berehat dan berlatih bersama-sama. Pergaulan dan interaksi atlet akan melahirkan persefahaman yang erat. Ketika pertandingan atau permainan berlangsung, mereka saling bersatu hati dan saling membantu untuk menjayakan misi negara. Rakyat jelata sebagai penyokong dan peminat sukan juga turut membantu perpaduan negara. Misalnya, para penyokong pasukan negara turut menunjukkan semangat kebangsaan mereka dengan menyokong semua pemain yang terdiri daripada pelbagai kaum. Terdapat 15,000 orang rakyat jelata yang terdiri daripada pelbagai kaum mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk Sukan Commonwealth 1998. Mereka berganding bahu untuk membuktikan bahawa Malaysia boleh dan mampu menjayakan Sukan Commonwealth sepenuhnya.
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, wacana saya yang keempat, sukan juga dapat mengangkat martabat negara ke mercu yang lebih tinggi. Pencapaian cemerlang dalam tamasya sukan membolehkan nama negara terukir dalam sukan antarabangsa. Contoh yang paling ketara ialah apabila Malaysia berjaya merampas Piala Thomas semula pada tahun 1992 setelah 25 tahun kehilangannya. Pasukan badminton Piala Thomas telah menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di seluruh dunia. Dalam Sukan Olimpik Beijing 2008 pula, Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara dengan memenangi pingat perak dalam sukan badminton. Pencapaian Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David lebih membanggakan. Beliau memenangi juara dunia sebanyak 4 kali iaitu pada tahun 2005 hingga 2006 dan 2008 hingga 2009 serta menduduki ranking pertama dunia sejak tahun 2006. Sidang Dewan sekalian, wacana saya yang terakhir, sukan juga dapat mengatasi masalah sosial seperti lepak, penyalahgunaan dadah dan vandalisme yang melanda remaja kita. Masalah ini terjadi kerana remaja tidak mempunyai hobi yang sihat untuk mengisi masa lapang mereka. Sukan merupakan salah satu hobi yang sihat dan membolehkan remaja mengisi masa lapang dengan bermakna. Selain itu, sukan juga dapat memupuk disiplin dan azam yang kuat untuk membantu remaja menghindarkan diri daripada masalah sosial yang serius. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf andai terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Burung undan, burung tempua, hinggap berehat di pohon cemara. Sukan amalan untuk semua dapat memartabatkan negara tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.